Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu pada pagi ini dalam kuliah online kita seperti biasa. Kita dalam suasana PKP, tidak ada kelas pengajian. Pelajar-pelajar di Pusat Pendidikan Al-Barakah mengikuti kuliah online semuanya. Lebih kurang PDPR lah, kita pun mengadakan ceramah online sahaja. Walaupun kita di sini adalah kelas dewasa, kelas orang-orang tua lah, tapi tetap kita membuat kuliah secara online. Dan mereka pun ada Facebook, insya-Allah. Mudah-mudahan pelajar-pelajar kita yang berada di Pusat Pendidikan Al-Barakah boleh mengikuti pengajian, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana juga boleh mengikuti pengajian yang diajar di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Hari ini seperti biasa kita membaca 4 kitab. Pertama, kitab Sendi Agama. Kemudian kita akan membaca kitab Baqarah Al-Amani. Kemudian kita ada kitab Riyadhus Salihin, dan kita ada kitab Ihya Ulumuddin. Pengajian kita pada hari Isnin, hari Selasa, sampailah pada hari Khamis, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan kita selamat dari Covid, kita selamat daripada fitnah yang muncul daripada Covid, dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada kita semua. Mudah-mudahan terpelihara kita untuk melakukan amal ibadah dan meneruskan kehidupan seharian kepada seperti biasa. Terima kasih kepada Fatimah Idrus, Rohana Rejab, Nur Atikah Osman, Azizah Atan yang menonton sekarang ini, Jamilah Hamidan, Waalaikumsalam, Nuraini Muhammad, Siti Arija Wardati, Mawar Edi. Terima kasih kepada Kuliani Yani, Arifis Mahathir, Miliki, Rusmawati Osman yang dah masuk dah sekarang ni, bertalu-talu dah masuk sekarang. Jadi saya terus nak baca kitab, dalam kitab Sendi Agama, muka surat 275, bab taubat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr ayat yang ketiga, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha yabsutu yadahu bitaubati limusi'il lail ilan nahar wa limusi'in nahar ilal lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membukakan tangannya, yakni kekuasaannya, untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kejahatan pada waktu malam sehingga tibanya pada waktu siang, dan juga untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kejahatan pada waktu siang sehingga tibanya waktu malam, sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Jadi jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap menerima taubat siapa pun yang bertaubat, baik kejahatannya daripada waktu siang sampai dah pada waktu malam, sehinggalah sebelum matahari terbit daripada barat, yang menandakan bahawa kiamat sudah hampir terlalu dekat. Maka pada waktu itu pintu taubat tertutup. Sebab tu kita teringat lagu Ahmad Jaiz tu, pintu taubat masih terbuka, ampunkanlah diri hamba. Kita minta kan, pintu taubat masih terbuka. Kenapa yang kita nak tangguh-tangguhkan bertaubat? Masalah kita tangguh-tangguhkan taubat ni sebab kita rasa dosa yang kita buat tu kecil, ataupun kita tak merasakan dia berdosa, atau merasakan bahawa kita ni kebal, atau merasakan bahawa lambat lagi nak mati. Ini penyakit kita ni, penyakit duk rasa. Lama-lama dia jadi perasan. Dia jadi perasan tak ada dosa,
perasan dia sempurna, perasan dia tu Tuhan akan ampunkan dia, perasan yang dia ni takkan masuk neraka, perasan lambat lagi nak mati, atau perasan takkan mati. Maka dengan sebab itu, menganggap taubat tak perlu dipersegerakan, menganggap taubat tak perlu dipercepatkan. Maka dia selesa dengan maksiat yang dia buat. Dan lebih malang lagi pula tuan-tuan, perbuatan maksiat tu pula diberikan suntikan keseronokan. Ditepuk tangan, dipuji, bravo, awesome, semuanya ada. Jadi bila diberikan kepada manusia satu galakan untuk berbuat maksiat, maka mereka lagi susah nak meninggalkan maksiat tersebut. Kadang galakannya berupa wang, kadang galakannya berupa harta benda dunia, kadang galakan sokongan untuk buat maksiat ini datang daripada pangkat, gelaran. Maka manusia mengejar benda itu. Glamour. Buat jahat ni glamour, tuan. Buat baik tak glamour. Buat maksiat glamour, lampu berkilau-kilauan. Tapi kalau buat baik ni, Allah tuan-tuan, macam-macam hair kata orang. Baik tuan-tuan yang saya hormati, maka pintu taubat ini sentiasa terbuka bila dia hanya tertutup bila matahari naik daripada sebelah barat. Dua, begitu juga taubat tidak akan diterima jikalau roh dan jiwa orang yang bertaubat tadi sudah sampai di ghargharah, sudah sampai di kerongkongnya. Tandanya ajalnya sudah terlalu dekat dengan kematiannya. Tuan-tuan pernah tengok kan lembu yang disembelih untuk buat korban? Bila kita sembelih lembu tu, dia akan berbunyi. Itu namanya ghargharah, dah sampai di kerongkongan. Maknanya kita juga satu hari akan ruh sampai di sini. Rasalah tuan-tuan. Mak ayah kita dah rasa dah, kawan-kawan kita dah rasa dah, saudara-saudara kita dah rasa dah. Satu hari kita pula akan merasai macam mana keadaan tu. Allah tuan-tuan, takut no. Allahu Akbar. Macam manalah duduk dalam kubur seorang-seorang dalam keadaan Allah tak terima taubat. Macam manalah kita menghadap Allah dalam keadaan dosa kita tak terampun, dipikul segala dosa, bawa sekali masuk dalam kubur. Catatan-catatan kita ya Allah banyaknya. Baik, macam-macam perbuatan dosa. Kita semua telah memaklumi bahawa yang dinamakan taubat ialah meninggalkan semua dosa. Kalau ada dosa yang dia pilih saja dia tak buat, itu belum taubat. Dia tikam nombor, dia berjudi dan truk main juga, sabung ayam pun main juga, minum arak pun minum juga. Okey, tengok nasib pun dia tengok juga. Sekarang yang dia tak tengok betul nasib, yang dia tak main lagi arak, yang dia tak main lagi sabung ayam, hari tu kena ambush. Tapi berjudi teruk, berjudi tikam nombor dia masih buat. Bila tanya tiga ni kenapa tak buat, dia kata aku taubat lah. Itu belum taubat bang. Taubat hang tinggal semua. Taubat dia tinggal semua. Masalah kita nak tinggal semua tu masalah. Masalah. Dia kata kalau saya tinggal semua saya nak makan apa? Tu dia. Tu dia. Tu yang takut tu. Dia tak yakin bahawa Allah yang akan bagi rezeki. Dia kata kalau taubat dia disusah, kalau taubat nanti dia ada menderita, kalau taubat nanti jadi payah. Itu dia. Orang yang taubat tu kan. Dahlah kalau saya tak, kalau sehari saya tak minum segelas arak tu saya tak boleh duduk. Saya kena minum ke? Buang. Tak boleh minum. Nanti saya tak boleh hidup. Boleh hidup. Cuba. Banyak lagi minuman yang halal. Air suam halal. Lagi sedap air suam.
Minuman paling sedap air sejuk paling sedap, air suam paling sedap. Minum tu rasa puas air suam. Tuan-tuan yang saya hormati, kita semua telah memaklumi bahawa yang dinamakan taubat tu ialah meninggalkan semua dosa. Demikianlah pengertian pokoknya. 2, di samping merasa menyesal sebab perbuatan buruk yang kita buat yang lepas-lepas. 2, okey, oleh itu amat besar sekali kemanfaatannya apabila kita mengetahui apa yang termasuk dalam dosa itu, supaya kita berhati-hati. Jangan kita terjatuh lagi, jangan kita terjerumus lagi. Sebab itu dosa ada 4 macam. Dosa ni ada 4 macam. 4 macam kelakuan yang berlaku kepada kita dan akhirnya kita terlibat dalam perkara yang disebut dosa. Kita baca satu. Yang pertama, ada yang merupakan perampasan daripada sifat rububiyah, sifat yang khas kepada Tuhan. Kita ambil sifat tu. Contohnya apa? Sombong. Kita tidak layak untuk sombong, tapi kita ambil sifat sombong. Maka ada orang yang dapat dosa dengan sebab sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka orang sombong dan orang bermegah-megah. Yang kedua, fakhar, kebanggaan kerana keagungan dan kebesaran. Dia rasa dia besar, dia agung, hebat, merasa berjalan macam Fir'aun, tak ada siapa berani lawan dia. Dia ambil sifat tu. Agung ni, azim ni sifat Tuhan, bukan sifat kita. Yang kita nak rasa agung tu pasal apa? Nak rasa besar tu pasal apa? Kemudian hubbul madah, hubbul mad, suka mendapat pujian, nak pujian. Yang layak dipuji hanyalah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita orang tak bagi salam, kita marah. Orang tak sebut nama kita, kita marah. Tak tulis nama kita dalam buku atau syarah, kita marah. Sebab nak dipuji. Kemudian hubbu dawamil baqa, dia nak supaya dia sentiasa senang. Dia tak boleh jadi susah. Kalau dia jadi susah, dia mula buat hal. Dia rasa dia saja yang layak untuk senang. Kemudian talabul istila, meminta yang tinggi, yakni enggan orang lain lebih tinggi daripada dia. Tak boleh kurang langsung, dia tak boleh rendah, dia mesti tingginya, up level dia atas. Maka ini adalah orang yang melakukan dosa-dosa, yang nak ambil daripada sifat Tuhan, nak letakkan pada diri dia, sedangkan itu ialah sifat-sifat Tuhan yang kita tak boleh ambil. Yang kita tak boleh ambil itu hak Tuhan. Jadi ini cara dosa nombor 1. Ada 3 lagi cara dosa nombor 2. Kita akan baca besok. Sekarang kita nak tengok pula kitab Ihya Ulumuddin. Kita tanda situ sekejap. Baik, kita tengok pula kitab Ihya Ulumuddin. Mana ke dia tak tanda ke? Ada. Okey. Muka surat 501. Ihya Ulumuddin, muka surat 501. Baik, diriwayatkan daripada satu hadis, diriwayatkan pula bahawa Nabi SAW bersabda, Innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala ushruha
wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi ma aqala minha. Baik. Dalam melaksanakan solat, kata Nabi, tidaklah ditulis bagi seorang hamba itu 1/6 kah, 1/10 kah. Yang ditulis baginya daripada solat apa yang dipergunakan akalnya terhadap solatnya itu. Seandainya hadis ini diriwayatkan daripada orang lain, tentu hadis ini dijadikan aliran. Bagaimana tidak menjadi pegangan? Bukankah Abdul Wahid bin Zaid berkata, para ulama sepakat bahawa tidak ada bagi seorang hamba daripada solatnya sehinggalah yang dipergunakan akalnya terhadap solat itu. Pendapat ini kemudian dijadikan ijma' ulama. Nabi kata, sembahyang ni dinilai tang mana? Daripada mana dinilai sembahyang kita? Daripada akal waktu sembahyang. Masa sembahyang akal kita pergi mana? Khusyuk. Sebab pada waktu itu akal kita berjalan merata. Akal balik kampung. Tengah duduk sembahyang, akal balik kampung. Duduk teringat makan lemang dengan ketupat, cicah kari daging. Tapi baca tahiyat awal, tapi duduk teringat kari daging. Akal dia di mana tu? Kadang-kadang tengah duduk baca Al-Fatihah sembahyang, duduk teringat kunci kereta. Kadang-kadang tengah duduk Rabbighfirli warhamni wajburni, duduk teringat duit dalam poket seluar, tak buat keluar, nak basuh seluar, terlupa. Dalam sembahyang duduk teringat. Maknanya kita tak konsentrate dengan sembahyang. Orang yang konsentrate, dia tak ingat apa lah dia sembahyang. Tapi waktu kita nak sembahyang tu lah macam-macam benda mai. Waktu kita nak sembahyang tu lah gangguan mari, ya Allah, tak tahu nak habang. Sebab tu akal ni kita boleh kontrol dia, supaya kita menumpukan pada bacaan, supaya kita boleh baca dan kita boleh hayati bacaan. Baca sembahyang dan kita boleh tahu makna dia. Kita bergerak dengan baik, jangan bergerak dengan laju, bergerak turun perlahan. InsyaAllah dia boleh slow. Sembahyang kita tu akan jadi khusyuk. Yang jadi tak khusyuk tu sembahyang yang patut padi. Yang jadi tak khusyuk tu sembahyang dalam keadaan nak terkentut. Kadang dah nak terberak, pergi sembahyang juga. Kadang dah nak terkencing, pergi sembahyang juga. Memang tak khusyuk. Sebab kita tak bersihkan hati kita, tak bersihkan anggota badan kita untuk kita menunaikan sembahyang dengan sempurna. Pendapat lain yang serupa dengan pendapat tersebut diriwayatkan daripada ahli fiqah yang warak dan para ulama akhirat. Lebih banyak daripada yang dikemukakan di sini ialah khusyuk hendaklah kembali kepada landasan syariah, hadis dan athar yang jelas mengenai apa makna khusyuk. Namun kedudukan fatwa mengenai beban zahir yang diperkirakan berdasarkan ukuran kesanggupan manusia. Sebab tu ulama-ulama membahaskan bahawa keadaan persekitaran itu menjadikan kita ni khusyuk ataupun tidak. Umpamanya kita sembahyang di tengah-tengah orang ramai di airport, nak khusyuk macam mana? Orang duk lalu lalang, surau tak ada. Kita sembahyang balik tiang, balik dinding. Kadang-kadang kita sembahyang, polis datang. Saya hari tu ada sembahyang dekat airport Cina tu. Tengah sembahyang, 2 polis mai tengok. Saya dah buat apa? Masa tu tuan-tuan nak khusyuk. Kita pun tanya, apa hai pula? Buat macam mana? Adakah batal sembahyang tu? Sah. Tapi pahala tu. Pahala. Yalah, main duk tengok pakai baju biru hitam dia, main duk tengok kita. Duk pegang macam tu kan. Sudah. Kita pun nak seriau. Sebab itu
ulama-ulama kata keadaan persekitaran tu yang menjadikan kita ni khusyuk ataupun tidak. Sebab tu bila nak semayang cari tempat yang tenang. Tempat yang tenang ialah masjid. Tapi hari ni masjid jadi tempat yang tak tenang. Dijadikan tak tenang, padahal masjid itu tenang. Tenang. Berapa banyak ayat dalam Quran sebut. Okey. Orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Yang tenang, yang dapat hidayah tu di masjid. Tu tenang. Hari ni orang tenang pergi supermarket. Tenang di supermarket. Padahal situlah tempat yang paling Nabi tak suka, pasar. Yang Nabi tak suka ni pasar. Tapi yang tu yang seronok sekarang ni. Jauh kita daripada Nabi SAW. Bila kita tanya pasal apa jadi macam tu, darurah, maslahah, macam-macam lah alasan. Baik, kemudian apabila kerana kesulitan tersebut, kehadiran hati dalam seluruh proses solat tidak mungkin disyaratkan, maka tidak ada jalan keluar selain disyaratkan sekadar mana kehadiran hati itu, walaupun hanya satu saat. Macam saya sebut tadi lah, tengah-tengah sembahyang, dua orang polis mai, polis Cina tu mai. Orang pakat main tengok, main gambar. Jadi memang tak khusyuk lah. Adakah batal? Tak. Sah sembahyang. Tapi pahalanya mengikut berapa kerat waktu yang engkau khusyuk. Berapa kerat, berapa lama, berapa masa. Masa yang sesaat tersebut yang paling utama, yang perlu khusyuk, yang perlu masuk hati, ialah ketika takbiratul ihram. Sebab itu ulama mengatakan bahawa bebanan untuk rasa dalam hati itu ialah pada waktu takbiratul ihram. Maka pada waktu itu adalah waktu yang perlu khusyuk, yakni adanya hati ketika takbiratul ihram. Namun begitu kita tak boleh kita tak boleh kata-kata tak apa, dah tak khusyuk nak buat macam mana. Tak boleh cakap macam tu. Kita berharap orang semua tidak lalai daripada seluruh proses sembahyangnya mesti datang hati. Walaupun kita kata bahawa sembahyang itu bukanlah syarat sahnya ialah khusyuk, memang, tapi jangan kita abaikan terus. Kenalah datang hatinya, kenalah datang khusyuknya. Sebab orang yang lalai pada umumnya akan suka melaksanakan sesuatu yang zahir dan hanya menghadirkan hati beberapa saat sahaja. Bila kita kata sah sembahyang, dia mula merapu. Dia kata, kenapa engkau sembahyang main-main? Dia kata sah. Tak khusyuk pun sah. Memanglah sah, tapi markah pahala macam mana? Tak sampai SOP yang ditetapkan, tak sampai kepada target yang ditetapkan. Orang yang melaksanakan solat dan berhadas kerana lupa, di sisi Allah solatnya batal, namun kerana dia lupa tu, pahalanya dapat juga. Pasal dia niat nak sembahyang, dapat pahala. Cuma tak sah lah. Sebab apa tak sah? Sebab tak ambil hadas, tak mandi hadas misalnya. Dia tak mandi junub, dia terlupa betul tu kan. Okey. Bersama harapan di atas, keadaan orang yang lalai tersebut dikhawatirkan lebih buruk daripada keadaan orang yang meninggalkan kehadiran hati. Di sini kita lihat dua. Satu, orang yang lalai dengan solat. Dua, orang yang tak khusyuk dengan solat. Orang yang lalai dengan solat ni apa? Dia tak ambil berat tentang badan dia ada najis ke tidak. Itu nama dia lalai, ghaflah, cuai dalam bahasa kita.
No. Di bawah tapak kaki tu. Melekat chewing gum. Masa basuh wuduk hang tak nampak ke? Saya tak nampak. Saya ambil wuduk biasa. Tak tahu pula ada. Kira halal, mana kira halal? Batal. Tak sah. Pasal apa? Pasal hang cuai. Ataupun cuai, pilih kain pelikat hak terkoyak. Tu dia, sejengkai koyak. Dia tak perasan pasal koyak belakang paha. Tak sah sembahyang. Pasal terbuka aurat. Pahala dapat, bukan pahala sembahyang. Pahala nak buat baik. Yang orang tak khusyuk ni, sembahyang sah, pahala dapat. Cuma pahala hati, khusyuk tu, yang tu mengikut berapa persen. Yang ni yang kita kena tengok tentang persoalan hati, persoalan khusyuk ni tuan-tuan. Baik, kemudian bagaimana dua benda ni penting? Dia kata macam mana? Tidak. Orang yang datang melakukan keinginan berkhidmat tetapi berbuat sesuka hatinya ketika berada di hadapan orang yang dilayani dan berkata dengan ucapan-ucapan yang lalai, keadaannya lebih buruk daripada orang yang tidak melakukan pelayanan. Dia ada dua. Saya ni tetamu. Saya tetamu, contohlah. Saya tetamu. Datang Ustaz Alif, dia nak layan saya. Nak angkat air, nak bagi makan, nak serve lah kononnya. Tiba-tiba dia layan tu main-main. Dia ambil air, dia cuak, dia curah dekat baju saya. Apa hal? Cuak. Tapi layan saya. Bagi pula pinggan retak 1,000. Bagi pula air teh manis yang amat, macam tertumpah gula, lori gula. Makan nasi basi. Kemudian bahasa dia kasar pula. Nak makan, tak makan sudah. Yang datang buat apa? Oi, layan aku, tapi atas bawah kita tengok dia. Satu lagi, orang tak layan duduk kat luar. Nyimbang kita pun tidak, angkat pun tidak, serve pun tidak, apa pun tidak. Antara yang layan dengan yang tak layan, mana baik? Bukan daripada satu sudut baik hati, tidak. Mana hak bagus? Kalau macam ni baik hak Nur. Memang bukan geng aku pun. Kamu geng aku, mengaku geng, tapi layan aku macam ni. Oh, kita marah. Hak tak layan, kita tak marah hak. Pasal kita tahu dah dia tak geng kita. Sebab tu bila kita nak sembahyang ni, kita janji kita nak bercakap dengan Allah baik-baik, munajat dengan Allah baik-baik, nak baca ayat baik-baik, bergerak baik-baik. Tu layan Tuhan dengan baik. Allah sayang kita. Bayangkan kalau orang layan kita lemah lembut, hantar makanan yang sedap, bahasa pun sedap, kita pun suka. Begitulah perbandingannya tuan-tuan. Baik, kemudian barang siapa yang mengenal kunci rahsia solat tentu mengetahui bahawa kelalaian berlawanan dengan solat. Namun telah kami kemukakan dalam kitab bab ilmu yang tersembunyi dan yang nyata dalam kitab tentang pokok-pokok akidah bahawa sekurang-kurang pun manusia merupakan salah satu penyebab yang mencegah pengungkapan segala yang disingkapkan daripada rahsia syariah. Oleh itu perbahasan ini kami batasi sebatas ini saja. Dia kata, kenapa kita hari ini sembahyang tak khusyuk? Kenapa kita hari ini sembahyang tak datang hati? Tak ada hati di dalam sembahyang. Salah satu puncanya ialah mulut kita di luar sembahyang, percakapan kita di luar sembahyang mempengaruhi percakapan kita di dalam sembahyang. Kalau banyak cakap,
banyak cakap benda kotor, suka memaki, memfitnah, mengumpat, mencarut. Semua benda ini ni tuan-tuan mempengaruhi kelalaian kita dan kekhusyukan kita di dalam hati. Berbeza dengan orang yang mulut dia baik, orang yang perkataan dia sopan, insya-Allah sembahyang dia akan terpelihara daripada sifat kelalaian. Jadi kalau orang tanya kepada kita, macam mana cara nak datangkan hati ketika sembahyang, macam mana nak datangkan khusyuk ketika sembahyang, maknanya kena jaga daripada luar sembahyang lagi. Amalan, perbuatan, perkataan kita daripada luar sembahyang kita dah kena jaga. Baik, cukup sekadar itu. Kita tengok pula kitab Baqarah Al-Amani. Kitab nombor 2 kita pula. Kitab nombor 3, minta maaf. Ni nama dia Baqarah Al-Amani. Okey, yang mana belum tengok lagi kitab ni. Yang ni kitab sendi agama. Yang ni kitab Baqarah Al-Amani. Yang ni kitab besar ni, kitab Ihya Ulumuddin. Okey. Yang tebal ni tuan-tuan, ini kelempuk kepala orang mau masuk hospital ni. Nah, kitab Riyadhus Salihin. Okey, kitab tebal. Baik, jadi sehari kita baca 4 kitab. Kalau tak alim lagi tuan-tuan, tak tahu nak kata apa. 4 kitab sehari ni. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya sifat-sifat kesempurnaan yang amat banyak. Sifat kesempurnaan atau sifat kamalat kepada Allah ni tak terhitung banyak dah. Bukan 20. 20 tu yang wajib diingat. Macam Nabi-Nabi, Nabi bukan setakat 25 orang, Nabi banyak. Beratus ribu Nabi, tapi hak kena ingat apa orang. Malaikat lagi banyak, tapi yang kena ingat apa orang? 10 orang malaikat. 10 malaikat bukan orang, 10 malaikat. Serupalah. Sifat kesempurnaan bagi Allah tu banyak dah, tak terhitung banyak dah, tak terkira banyak dah. Tapi yang wajib ingat 20. Kenapa 20? Sebab 20 tu yang diulang dalam Quran disebut. Ulama petik susun kitab jadikan sifat 20. Jadi yang kita nak anti dengan sifat 20 pasal apa? Sebab ada orang yang kata mengaji sifat 20 ni lebih kotor daripada air limbah, lebih kotor daripada ayat cak, sebab Nabi tak ajak. Itu Nabi ajar ke geografi yang kamu belajar di sekolah? Nabi ada ajar ke? Ilmu-ilmu banyak di sekolah, matematik tambahan sebab naik pening kepala budak. Ada Nabi ajar matematik tambahan. Yang kita nak petikai sifat 20 tu pasal apa? Apa? Orang nak mengaji pun jadi susah sekarang tuan. Jadi payah. Baik, kemudian dia kata yang dan mustahil atasnya lawan-lawannya yang kekurangan. Dan kita juga kena belajar sifat yang mustahil bagi Allah. Lupa. Allah tak lupa. Tidur. Allah tak tidur. Mengantuk pun tidak. Letih. Allah tak letih. Allah kuat. Kena belajar. Sebab ada, bila dia tak belajar sifat 20, dia kata Allah tua. Jadi Allah perlukan anak untuk tolong dia. Maka timbulnya Tuhan anak. Ataupun dia kata Allah tu mana boleh tangan sikit, banyak benda nak buat. Tu yang kadang mereka buat Tuhan banyak tangan. Pasal apa? Pasal kerja banyak. Dia membayangkan Tuhan tu macam diri dia. Kalau kita bayangkan Tuhan macam diri kita, memang lemah. Kita lemah tuan-tuan. Jari tak boleh gerak satu berpihak. Jadi jangan bayangkan kita dengan Tuhan tu sama.
Okey, kita bodoh. Allah yang bagi ilmu pada kita. Allah Maha bijaksana. Jadi apa yang Allah bagi, Allah tak bagi, itu bawah ilmu Allah. Bila Allah nak bagi, bagaimana Allah nak bagi, itu ilmu Allah. Kita tak ada hak nak tanya bila nak makbul doa ni, tak ada hak nak tanya. Baik, kemudian. Tetapi yang wajib dengan syarat atas kita orang mukallaf yang menerima artinya padan bahawa dapat pelajaran dengan bahawa adalah baginya akal yang boleh mengertikan surahan percakapan orang yang mengajar. Jadi Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita akal. Dengan akal ni kita pergi belajar dan boleh dapat memahami apa yang diajar pada kita. Itu nikmat. Ada orang yang dapat akal tapi tak nak pergi belajar, dan bila bercakap lebih pandai lagi pula. Ada pula orang tak cukup akal untuk belajar, walaupun dia datang, tapi dia tak sama dengan orang yang sempurna akal. Itulah ketinggian akal kita, yang disuruh kita menjaga hifzul aql, menjaga akal. Disuruh jaga tu. Jangan bagi rosakkan akal dengan dadah. Jangan rosakkan akal dengan arak, benda yang boleh merosakkan akal. Banyak tuan-tuan hari ni orang makan ais, orang hisap ais, syabu, sampai jadi gila. Ada yang seduk gam sampai jadi gila. Allah suruh jaga akal. Nikmat dan rahmat yang besar yang Allah bagi pada kita, nama dia akal. Tapi ada orang yang merosakkan akal dia. Lagi sejahtera panca indera yang terhenti dapat ajaran atasnya oleh bahawa mengetahui akan dia. Maka bila kita dah ada akal, kita mengaji, kita pergi belajar dan kita boleh faham dengan apa yang kita belajar, itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Artinya dia telah mendapat pada fikirannya petunjuk yang dia nyata bagi kita tunjukkan dan bahawa i'tiqad akan dia. Sebab itu orang yang belajar tentang ilmu tauhid, ilmu kalam, mereka ini bila mereka belajar dan mereka dapat ilmu tu, kita lihat diri mereka tu makin rendah hati, makin tawaduk. Sebab dia tahu apa yang berlaku ni semuanya kehendak Tuhan. Semua yang dia buat ni, ya Allah, izin Tuhan. Dia tak ada daya, dia tak ada upaya. Aku duduk dalam dunia ni pun aku tumpang Tuhan. Aku bercakap ni pun Tuhan bagi. Aku tengok ni pun Tuhan izinkan. Aku mendengar ni pun Allah yang izinkan. Jadi kenapa yang aku tidak mau sujud pada Allah? Allah bagi semua. Kenapa aku tidak boleh patuh pada Allah? Allah yang bagi semua. Kenapa aku nak sombong? Allah punya semua ni, bukan kamu punya. Subhanallah. Dan wajib atas yang tiada mengerti oleh bahawa belajar dia. Maka orang yang tak mengerti wajib pergi belajar. Jangan malas belajar dan berfikir hingga mengertinya. Yang kedua, pergi belajar dan berfikir pula sampai mengerti dan mengetahui. Jangan pergi duk nganga belajar, duk nganga tak mau fikir. Sebab tu kecerdasan berfikir ni orang muda. Kecerdasan berfikir ni anak-anak muda. Tapi sayang tuan-tuan, anak-anak muda tak diajarkan pelajaran macam ini. Baik di sekolah, baik sekolah menengah, tahu apa benda yang diajar kita pun tak tahu.
Tang mana manfaat ilmu ni kita pun tak tahu. Tang mana nak pakai ilmu kita pun tak tahu. Akhirnya tu yang jadi etis. Keluar-keluar universiti jadi pondan. Duduk dalam universiti jadi pondan. Jadi liberal, pluralism. Duduk dalam universiti boleh sokong Israel pula. Orang sokong ni Palestin ke apa ke, ada dia kata Palestin tak betul, Israel betul. Maknanya dia ni belajar apa ni? Otak tu digunakan pada benda yang tak betul. Baik. Dan wajib atas yang pandai daripada kita mengajar orang yang di dalam perintah kita. Dan kita yang mengaji dah pandai ni, apa kita kena buat? Wajib kita mengajar pada orang yang di bawah kekuasaan kita. Isteri kita, anak-anak kita. Dengan demikian lagi orang yang menuntut belajar daripada kita dengan jalan tafsir. Belajar dengan cara tafsir, huraian satu persatu pada sekalian yang wajib bagi Allah pada akal, dan 20 pelajaran yang mustahil pada Allah, dan 1 pelajaran iaitu yang harus pada Tuhan. Kena belajar. Jadi sebelum anak kita kahwin, kena ajar. Sebelum anak kita keluar pada rumah, kena ajar. Hari ni kita takut anak-anak kita, tuan-tuan. Bila tak ada sifat 20 pada dia, dia boleh condemn Nabi Muhammad. Dia boleh condemn Allah Ta'ala. Dia rasa tak sempurna lagi hak Allah bagi. Sebab tu kita tengok hari ni anak-anak muda kita mudah terpengaruh. Ada Facebook yang ajak masuk agama lain, dia join. Ada Facebook yang hina Nabi Muhammad pun dia like. Posting dia share. Takut kita. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, dan kita kena lihat di sini tanggungjawab kita sebagai bapa, sebagai suami cukup berat. Jangan kita rasa kita dah bagi makan, kita bagi pakai, kita bagi rumah pada anak kita, isteri kita tu dah selesa dah. Dah sempurna dah, aku dah bagi semua ke anak-anak aku dah, clear dah. Kalau ilmu tak bagi, kalau tauhid tak diajar, harta yang kita bagi pada anak tu akan jadi beban pada mereka nanti. Dan silat-silat yang kita tempiah mendapat susah daripada harta yang kita beri pada mereka. Kalau kita tak ajar ilmu ni pada anak-anak kita, perangai mereka tu akan menyusahkan kita. Kita jadi lebih cepat tua daripada muda, daripada usia. Lebih senang dapat penyakit. Hati tak tenang, hati stres. Perbuatan anak yang tidak diajari dengan ilmu tauhid. Yang ketiga, rumah tangga kita akan bercempera. Cuba tanya rumah tangga yang huru-hara, di mana akidah mereka? Pelajaran tauhid di mana? Tak diajar. Yang diajar main piano, tuition piano, tuition accordion, belajar main seruling, main violin. Beribu tu ajar main benda tu. Kan ada faedah pun. Tauhid tak diajar. Sifat 20 tak diajar. Kemudian kita mengharapkan rumah tangga kita bahagia. Kita mengharapkan rumah tangga kita ni sentosa. Dia tak akan sentosa. Jadi marilah abang-abang, akak-akak, kita sebagai suami ataupun isteri, ikuti pengajian kita, baca kitab ni. Mudah-mudahan dia membentuk diri kita menjadi ketua keluarga yang baik untuk anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, dengan ilmu yang kita akan panjangkan kepada mereka. Baik, kita lihat pula kitab yang keempat, iaitu kitab Riyadhus Salihin.
Baik, hadis yang ke-9 dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis yang ke-9. Terima kasih kepada Rahimah Mah. Terima kasih kepada Siti Aida, Tuwimam Marjuki, Norma Ma, ya, yang bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Jus Sumpahan. Terima kasih juga kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menawarkan kepada kita juadah Syawal. Tuan-tuan boleh lagi dapatkan juadah Syawal daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tuan-tuan boleh layari mereka untuk layari website mereka atau Facebook mereka untuk tuan-tuan sama-samalah kita bantu orang-orang asnaf 1,500 asnaf yang berdaftar dengan mereka untuk sama-sama, walaupun hari raya dah berlalu tapi masih lagi dalam suasana Syawal, kita masih lagi boleh menyumbang kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tuan-tuan boleh tengok di Facebook dan juga website mereka. Baik, kita lihat hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'a ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Qais, ya, kadang orang panggil dia Abu Musa Al-Asy'ari, tapi nama dia ialah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perang. Satu, orang yang berperang kerana nak tunjuk dia berani. Yang kedua, dia berperang sebab nak tunjuk sifat kebangsaan dia tu, bangsa dia. Ataupun riak. Adakah perang-perang sedemikian dipanggil jihad fi sabilillah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang semata-mata nak meninggikan kalimah Allah, itulah jihad fi sabilillah. Hadis ini ialah hadis muttafaqun alaih, yang sepakat ulama di atasnya. Maka tuan-tuan yang saya hormati, hari ini kita boleh lihat tentang pelbagai jenis perang. Ada jenis perang sebab nak tunjuk berani. Ada jenis perang sebab bangsa, suku, kaum. Dan ada yang riak, nak tunjuk kehebatan anggota tentera dia, senjata dia. Adakah itu jihad? Dia kata Nabi, tak, itu bukan jihad. Jihad ialah nak meninggikan kalimah Allah. Kalimatullah hiyal ulya, meninggikan kalimah Allah. Yang tu baru jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang pertama. Hadis yang kedua pada pagi ini. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfihima falqatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih, muttafaqun alaih. Daripada Abi Bakrah atau nama penuhnya Nufai bin Harith Al-Thaqafi berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila dua orang Muslim berhadap-hadap dengan pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Lalu saya bertanya, yang ni membunuh, yang ni dibunuh, kenapa yang dibunuh masuk neraka? Kerana kata Nabi,
kedua-duanya yang nak membunuh ataupun yang terbunuh, kedua-duanya saling berniat untuk membunuh di antara satu sama lain, dua-dua masuk neraka. Nasib kamu tak baik, kamu mati. Padahal kamu, kalau kamu hidup dengan dia, kamu nak tikam. Melainkan kalau dibunuh, lain. Dirompak kemudian dibunuh, lain. Diracun, lain misalnya. Dia tak ada niat nak bunuh orang, tapi dia dibunuh. Ini memang bawa parang, dua-dua daripada rumah bawa parang, jumpa kat padang. Kalau mati seorang, dua-dua masuk neraka. Mati dua-dua, dua-dua neraka. Sebab dua-duanya saling bertindak untuk membunuh di antara satu sama lain. Baik, hadis yang terakhir pada pagi ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jama'atin tazid ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu thumma atal masjid la yuridu illa as-salah la yanhazuhu ila as-salah lam takhuttu khutuwatan ila rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdath fihi, muttafaqun alaih. Masya-Allah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, satu hari Nabi SAW bersabda, semayang seseorang lelaki berjamaah melebihi solatnya di pasar atau di rumahnya. Semayang orang yang berjemaah di masjid lagi besar pahalanya daripada orang yang semayang di pasar atau yang semayang di rumah, sama ada secara sendirian atau munfarid, dengan 27 tingkatan. 27 dengan 20 lebih tingkatan darjatnya. 20 lebih tuan-tuan orang yang semayang berjemaah daripada orang yang semayang seorang-seorang. 20 kali ganda lebih. Baik, kenapa yang datang di masjid banyak pahala ni? Yang pertama, kerana apabila seseorang itu berwuduk dan dia membaguskan cara wuduknya, dapat pahala lah. Kemudian dia berjalan pergi masjid, dapat pahala lah. Ketika dia pergi ke masjid tidaklah lain melainkan untuk semayang, pahala dah. Tidak pula menggerakkan kepergiannya ke masjid itu kecuali hendak solat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya selangkah melainkan dinaikkan darjatnya dan dileburkan pula satu dosanya, iaitu tiap-tiap satu langkah naik satu darjat, hapus dosa, naik satu darjat, hapus satu dosa, sehinggalah dia masuk dalam masjid. Apabila dia masuk dalam masjid, dia dapat pahala macam dah semayang lah. Selama dia bertahan di dalam masjid, maka para malaikat mendoakan dia dengan rahmat selama masih berada dalam sembahyang, dalam wuduk dalam masjid tu. Maka para malaikat berkata, ya Allah, kasihilah orang ni datang sembahyang, kasihilah orang ni ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah, terimalah taubatnya, selama mana dia tidak mengganggu orang lain dan selama mana dia tidak berhadas di dalam masjid itu. Bayangkan tuan-tuan, malaikat rahmat duk doakan orang pergi masjid. Tapi hari ni malaikat nak doa pada siapa? Tuan-tuan jawablah sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.